Syafiq. Baby balik. Jangan live. Kalau banyak-banyak kereta dah susah nak gerak. Banyak-banyak kereta. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matbi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Datuk Nordin kita apa ada? Boleh busy dengan Datuk Nordin ni, share dulu. Lama tak live. Gam. Ke tempat Mazli Malik. Kita nak langgar tempat Mazli Malik Bi Firdaus malam ni. Jesus Chelsea, waalaikumsalam. Okey. Tolong share tuan. Saya ada terbaca posting Najib Razak lah. Nazri Musa, waalaikumsalam. Dia membuat ulasan berkenaan dengan PRK Tanjung Piai. Kaharudin Ramli, waalaikumsalam. Roslan Lan, waalaikumsalam. Jadi Najib ni seolah-olah berbangga lah apabila dia dapat memenangkan MCA di Tanjung Piai. Tapi pemimpin UMNO dia menyebut kepada kita adalah UMNO adalah perjuangan orang Melayu, membela hak-hak orang Melayu, Islam dan sebagainya. Tapi di tempat majoriti orang Melayu, dia letak MCA, lepas tu dia bangga. Dia kata berjaya mengalahkan, dia berjaya meletakkan calon MCA untuk mengalahkan wakil Melayu di Tanjung Piai. Dia bangga lah, tapi tak apalah, baik pergi dia. Syukri, Ibrahim Syukri, waalaikumsalam. Jadi saya dah beritahu pada tuan-tuan lama dah, UMNO ni sembang je. Nama aja United Malay National Organisation, tapi hakikat yang sebenarnya adalah parti penindas orang Melayu. Jadi tak apalah, poin yang tu saya tak apa nak tertarik sangat berkenaan dengan benda tu. Lagipun kita pun dah faham dah tentang UMNO ni. Jadi saya, Anwar Rizal, waalaikumsalam Anwar Rizal. Saya tertarik apabila Najib dia tak berani nak ulas berkenaan dengan PRK Tanjung PRK Semenyih. Saya daripada dulu dah tanya Najib, kenapa Najib tak berani untuk ulas berkenaan dengan PRK Semenyih dan dikaitkan dengan muafakat nasional. Dia tak berani tuan. Bintang Hati, waalaikumsalam. Jadi antara sebab-sebab yang dia tak berani nak ulas adalah berdasarkan fakta. Dan fakta apabila sekiranya UMNO pada waktu itu tidak bersama-sama dengan PAS, UMNO akan kalah teruk kepada wakil daripada Bersatu, iaitu Dr. Muhammad Aiman Zainali. Sebab apa tuan-tuan? UMNO hanya menang majoriti 19,780 undi, di mana 6,000 lebih daripada undi yang diperolehi oleh UMNO adalah undi daripada parti PAS, di mana Bersatu pada waktu itu memenangi memperolehi undi sebanyak 17,866 undi. Jadi sekiranya ditolak undi daripada PAS, maka UMNO tidak mampu pun untuk memenangi PRK di Semenyih. Sebab itulah Najib dia tak berani. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Sebab itulah Najib dia tak berani nak uras berkenaan dengan PRK yang sebelumnya. Dia cuma ambil PRK Tanjung Piai dan berbangga kerana berjaya meletakkan Wijek Singh sebagai wakil orang Melayu di Tanjung Piai. Jadi itulah yang dibuat oleh Najib sekarang ni. Jadi kita minta juga Najib kalau berani untuk dia ulas berkenaan dengan PRK Semenyih, untuk melihat kedudukan sama ada pada waktu itu adakah Bersatu ini ditolak oleh rakyat. Kalau nak cerita tentang PRK Semenyih tuan-tuan, saya pada waktu itu dalam UMNO, saya salah seorang yang duk hentam Aiman Zainali, bersama-sama dengan Lokman Adam lah, yang orang kata apa, mendedahkan berkaitan dengan dia punya status pendidikan beliau tu.
So memang kita sedia maklum di sebenarnya sokongan terhadap UMNO tu tak apa kuat. Jentera dia pun import daripada luar kan. Jadi nak tunjukkan kata dia ramai lah. Begitu juga dengan motor-motor yang bawa Najib pun kan. Motor-motor bukan semua mai daripada sebenarnya, semuanya import daripada Parlimen Batu kan. Dan juga di Wangsa Maju kan. Jadi orang kata apa, sebab itulah Najib dia tak berani nak hurai berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi dia cubalah untuk manipulasi. Konon-kononnya PPBM ini telah pun ditolak oleh masyarakat dan kemudiannya terpaksa untuk keluar daripada Pakatan Harapan untuk memohon bantuan daripada UMNO dan juga PH, daripada UMNO dan juga PAS untuk memastikan mereka punya untuk memastikan bersatu ini agenda politik dan juga perjalanan politiknya dapat dijamin. So itulah sebenarnya agenda si Najib Razak ni. Adios. Hari-hari Najib hari-hari Najib duk sebut bersatu. So kita nak komen lah. Saya hari-hari live ni pelik saya baru hari ni live kan. Jadi Najib hari-hari duk sebut tentang parti saya. Dia memang rasa tidak puas hati tuan-tuan. Sebab apa? Felda Tengaruh 3 ni tuan-tuan. Felda Tengaruh 3 ni adalah kubu kuat Barisan Nasional. Dan tidak ada sesiapa yang sangka bahawa majlis semalam akan dihadiri oleh 2,400 orang. Apa yang kita target hanyalah sekitar 700 ke 800 orang sahaja. Jadi kita pun tak sangka kehadiran itu sehingga mencapai 2,400 orang, sehingga orang kata apa, sehingga tetamu yang hadir tu sanggup untuk berdiri. Dia berdiri semata-mata nak mendengar ceramah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi sebab itulah Najib ni dia rasa macam dia tergugat sikit sebab Felda Tengaruh ni ataupun projek sentuhan kasih ini dirasmikan oleh Najib Razak. Sebab itu dia rasa macam dia tergugat dan sebagainya. Lepas tu dia cuba bermain dengan biasalah UMNO ni dia tidak ada benda lain kecuali dia main dengan teknik yang dipanggil sebagai identity killer. Jadi itulah yang dia bawa tentang scheme of team dan sebagainya. Tetapi masyarakat di Felda tak bodoh tuan-tuan. Saya sangkut sikit tuan-tuan, line tak apa nak clear. So tuan-tuan, jadi masyarakat di Felda sekarang ni pun tak bodoh. Mereka tahu. Dulu mungkin mereka anggap bahawa Tun Razak ataupun bapa arwah Tun Razak ini, bapa kepada Najib ini, banyak berjasa kepada orang Felda. Kesenangan yang dinikmati oleh orang Felda hari ini, khususnya generasi yang pertama, adalah disebabkan pengorbanan yang dibuat oleh orang kata apa, almarhum Tun Razak. Jadi sebab itulah mereka merasakan, orang kata apa, mereka merasakan mereka terkenang budi kepada Tun Razak tu. Sebab itulah mereka memilih Najib. Tetapi apabila kita menerangkan semula kepada masyarakat di Felda, maka mereka memahami tidak semestinya kerana kita terhutang budi kepada bapaknya, maka kita juga terpaksa memilih anak dia, walaupun anak dia telah pun merosakkan legasi yang telah dibuat oleh ayahnya. Pada zaman Felda tuan-tuan, pada zaman pemerintahan Najib Razak tuan-tuan, Felda hampir-hampir bankrupt dan Felda hampir-hampir hilang. Jadi nasib baiklah Najib ni jatuh dan Felda ni dapat diselamatkan. Hutang Felda berbilion-bilion ringgit, hutang Felda. Semasa Najib memerintah lah. Semasa Najib memerintah. Jadi orang kata apa? Ketua. Jadi orang kata apa, masyarakat hari ni dah terbuka mata, mereka melihat. Jadi Najib Razak ni, dia telah merompak hasil-hasil orang Felda. Dia juga telah merompak orang kata apa ni, Felda SGB tu. Jadi tidak semestinya kerana dia anak Tun Razak maka kita terpaksa juga untuk pilih dia. Itu adalah satu pegangan yang salah. Begitu juga saya cakap semalam kepada anak-anak muda tuan-tuan di Felda Tengaruh, tidak semestinya UMNO itu dengan namanya adalah Gabungan Melayu orang kata apa,
parti gabungan orang Melayu, ia tidak semestinya melambangkan bahawa parti itulah yang akan menjaga kedudukan Melayu Islam. Sebab yang mentadbir negara adalah manusiawi, bukannya parti. Parti dia tak tadbir negara, dia tak boleh tadbir negara. Yang boleh tadbir negara ni adalah manusia. Jadi sekiranya manusia di dalam parti itu adalah manusia yang rosak daripada segi akhlaknya, manusia yang rosak daripada segi moralnya, manusia yang rosak daripada segi segala bentuk lah. Jadi adakah kita nak pilih dia konon-kononnya adalah kerana inilah parti keramat orang Melayu yang nak jaga Melayu Islam? Mana mungkin seseorang yang rosak akhlak moralnya boleh nak jaga kedudukan bangsanya, sedangkan dia sendiri tidak mengikut kepada apa yang telah dituntut oleh agamanya. Jadi dengan rasuah dan juga salah guna kuasa ni adalah perkara yang dilarang, dan dia berbuat juga orang kata apa sedemikian, tidak mungkin dia akan mengkhianati bangsanya. Sebab itulah kalau kita tengok pimpinan-pimpinan UMNO yang ada sekarang ini, semuanya mereka terpalit dengan kes mahkamah, di mana mereka telah mengkhianati bangsa mereka sendiri. Saya cerita kepada masyarakat di Felda di sini, saya tanya mereka tahu tak duit kerajaan ni datangnya daripada sumber yang macam mana? Jadi duit kerajaan ini datangnya daripada sumber cukai rakyat. Bahaya dia buat ni. Rakyat bayar cukai dan sebagainya, maka itulah yang menjadi sumber kerajaan. Jadi sumber-sumber ini sepatutnya digunakan bagi membangunkan negara, mewujudkan peluang ekonomi, mewujudkan peluang pekerjaan, dan sepatutnya digunakan ke arah itu. Tetapi mereka mengutip cukai daripada rakyat dan mereka menjadikan kumpulan wang yang disatukan itu sebagai bank mereka. Mereka tidak ada duit, mereka pergi keluar duit di dalam kumpulan wang yang disatukan, iaitu di MOF, dan untuk guna bagi tujuan mereka sendiri. Anak-anak mereka kaya raya, bini mereka kaya raya dengan duit rakyat. Maka sebab itulah kita harus menolak mereka-mereka ini yang hanya menggunakan Melayu Islam ini di lidah mereka demi kepentingan mereka sendiri. Maka kita kena tolaklah. Rakyat di Johor ini kena buat satu pilihan yang bijak. Kalau rakyat di Johor masih inginkan lagi salah guna kuasa, inginkan lagi rasuah, maka pembangunan di Johor hanyalah akan bertumpu di tempat-tempat yang tertentu, khususnya di Johor Bahru dan juga mana-mana tempat yang lain. Jadi tempat-tempat yang pedalaman dan sebagainya, khususnya di Felda Tengaruh ini, tidak akan dibangunkan. Malah jalan-jalan raya juga tidak dibaiki. Jadi sebab apa? Sebab adanya pemimpin yang kleptokrat, adanya pemimpin yang rasuah dan sebagainya. Jadi menteri besar tak buat kerja, dan juga pemimpin yang kerja dia adalah berpolitik semata-mata. Walaupun ahli parlimen di sini yang tidak menyokong kepada parti dia, maka dia tidak akan memberi peruntukan untuk membantu rakyat di tempat dia. Macam tu jugalah dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat Felda, khususnya generasi kedua di Felda Tengaruh ni, yang mana mereka telah pun mendapat kelulusan untuk rumah kedua generasi rumah generasi kedua, tetapi mereka masih lagi tidak mendapat peruntukan untuk pembinaan rumah tersebut. Kerana apa? Dengan alasan adalah kerana di Felda Tengaruh 3 ini, mereka ini adalah daripada kalangan orang-orang bersatu yang digelar sebagai pengkhianat, sebab menyokong kepada keluar daripada UMNO, tak kenang budi jasa Tun Razak dan sebagainya. Inilah benda-benda yang dimainkan oleh UMNO, agenda perbodohan kepada rakyat, yang nak meletakkan tokoh-tokoh mereka yang baik yang terdahulu, dan nak jadikan sebagai benteng pertahanan mereka untuk memastikan rakyat menyokong mereka. Mana komen tak keluar rakyat dah tu. Dah tahun 2022, perjuangan UMNO dah tak nampak relevan. Kami anak muda tahu muka-muka perompak banyak daripada parti UMNO. Kami anak muda tak nak masa depan kami dan negara kami dirosakkan oleh UMNO ngok. Okey, tuan, saya tak mahu nak cakap lebih. Saya nak buka untuk BC. Saya nampak Tok Din ada tadi. Tok Din ada, tanah boleh BC je lah. Saya tak ada siapa nak video call saya boleh BC je lah.
Okey, tuan. Mana Tok Din lah, Tok Din? Komen tak connect telefon ni. Baru boleh Mari undi BN. Johor milik UMNO BN. Tak apalah milik mereka. Johor milik rakyat. Johor milik bangsa Johor. Johor milik rakyat, bukan milik UMNO BN. Later kau nak esok kau balik. Mana Tok Din kita ni, dia duk rajin nak tanya saya, nak ajak saya duk buat live lah apalah. Hari ni saya panggil dia busy, dia tak mau busy dengan saya. Kalau kita tengok tuan-tuan, daripada segi sambutan masyarakat semalam, kita tahulah, saya nak bagi kepada abang, nak bagi tahu kepada Abang Syukur Maman. Zahid Hamidi turun buat pelancaran jentera saja, jentera UMNO, kehadiran pun dalam 300-400 orang je. Yang ni adalah umum kan, dia jentera yang dihadiri juga oleh pengundi-pengundi putih. Kita tengok semalam berapa ramai, hampir mencecah 3,000. Kalau bukan PKP, saya ingat mungkin 4 ke 5,000 orang akan turun bersama-sama dengan apa. Sebab orang masih sayang kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Cuma orang Johor dia tersalah pilih kan, dia nak pilih Tan Sri, dia pilih Barisan Nasional. Sebab dia ingat Tan Sri Muhyiddin Yassin ni adalah Barisan Nasional. Sebab Tan Sri di dalam Barisan Nasional mula-mula menjadi ahli parlimen, kalau tak salah saya lah, pada tahun 1974. Jadi dah lama. Bila dia dah lama, dia dah jadi Menteri Besar Johor dan sebagainya. Jadi orang-orang lama-lama ni yang 40 tahun ke atas ni, dia masih beranggapan bahawa Tan Sri Muhyiddin ni adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin ni adalah orang BN. Dia panggil tu. Ayolah masuk. Okey, tuan siapa yang nak BC boleh BC dengan saya. Ada soalan tak? Apa-apa soalan Oi, penat tuan. BN Parti Budak tak juga. Johor berbila masa BN banyak membantu, buruk atau baik, saya tak tahulah kat mana bantuan BN tu. Dah request ni, bukalah VC. Datuk pergi update dulu Facebook Datuk. Dia tak boleh masuk VC, kena update dulu. Update dulu sebab apa nama ni mungkin lama. Datuk pergi dekat Google Store, lepas tu update. Saya nak add Datuk naik tak boleh, tapi orang lain boleh. Tok Din kita ni kita nak sembang-sembang santai tuan. Oh, Tok Din nak mesti kita sembang-sembang. Ni hang ikut ni Nuang. Jamal Luang. Oh, dia ikut belakang Sebaranggang. Oh, kena ikut Jamal Luang. Nak maghrib tengok Okey tuan Zul Hilmi, BN baru-baru ni pun terima banyak ekor juga katak-katak Depa terima Mazlan Bujang, lepas tu depa terima siapa lagi sebagai katak-katak yang menyertai mereka kan. Barisan tu dia panggil barisan The Frog. Okey tuan apa isu lagi ni? Saya tengah tunggu Tok Din kita untuk bersama-sama. Saya heran tuan Saya pergi di Johor, saya dengar lah dia orang